A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis sembang santai. Kan? Sembang santai, burak-burak ya. Kan, yang senang-senang. Jadi jangan risau, saya ceramah tak lama ya. Dalam 10 minit aja. Lebih kurang 2 jam daripada sekarang. Makna 2 jam 10 minit. Tak adalah, tengok terdaya lah kan. Tengok terdaya. Alhamdulillah kita mengikuti SOP penjarakan. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT, dengan izin Allah dapat kita bersama-sama malam ni berkongsi-kongsi ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sekarang ni kita ni dalam hidup kita ni ialah tak sunyi daripada cabaran kan. Cabaran tak pernah-pernah kita terbayang kan. Kita semayang pun nak kena jarak kan, nak bersalam pun tak boleh. Itu pun ada orang lagi nak bersalam kat tu kan. Tapi tak apalah, apa-apa pun semua ni Allah bagi ada sebab. Ada sebab. Virus yang datang ni virus ciptaan manusia asalnya. Manusia yang cipta dengan niat keuntungan. Cipta penyakit, konon-konon dia ada ubat. Cipta penyakit, kononnya dia ada ubatnya. Tetapi akhirnya bila penyakit tu dah tersebar, rupa-rupanya dengan kuasa Allah, penyakit tu tersebar seluruh dunia dan vaksin tu pula tak sama antara negara dengan negara yang lain. Nak tunjuk kuasa Allah. Jangan lupa, dalam tempoh beberapa bulan ke belakang, terlalu banyak orang mencabar agama. Banyak benar kan. Yalah, macam-macam lah. Ada yang kajap-kajap lelaki, kajap-kajap perempuan kan. Ada kek-kelek elok pakai jubah, tiba-tiba sampai kek Makkah dah pakai telokong. Tentu kan. Dan dia cakap tak ada apa-apa pun kan. Jadi itu semualah tu, banyaklah. Jadi apapun dalam hidup kita ni, yang paling penting sekali adab dalam hidup kita ni. Itu sebab bab keluarga tadi, cerita bab keluarga ada satu benda je. Masyarakat kita hari ni satu je masalahnya, kekurangan satu penyakit yang orang kata penyakit hormat, penyakit baik antara satu dengan yang lain, penyakit silaturahimnya, penyakit bergaduh sesama sendiri. Satu je boleh selesai dengan adab. Itu sebabnya kalau Imam Malik sendiri pun cakap, lebih baik kamu ada ilmu adab sedikit daripada ada ilmu sedikit tapi jangan tak ada adab. Imam Malik kata. Maknanya walau macam mana pun mesti adab dulu yang ditekankan. Itu sebab orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu kan bab adab juga. Cuba tengok hari ni bab gelasnya. Semua ada alas. Makna adab tu. Walaupun tak kena cawan dengan alas je. Tapi itu adab lah tu. Kan, janji ada. Macam itulah kan. Jadi betul lah, orang tua-tua dulu kepantangan dia. Janganlah menghidang air tu kan. Hidang air tu, cubalah kalau hidang tu tak bagi alas, memang dilemparnya. Kan? Macam miskin sangat bapak tu marah. Wahal memang miskin pun. Cumanya maksud miskin apa? Miskin adab. Itu je. Masalah kalau budak-budak hari ni semua orang ada adab, insya-Allah tak ada masalah. Dekat negara kita ni, kalau pemimpin ni pun ada adab, tak ada masalah. Semua, saya tekan cakap merujuk pada mana-mana, semua sekali. Fikir adab ya. Pemimpin ada adab. Pegawai-pegawai kerajaan ada adab. Tak kisah siapa yang menjalankan tugas, semua ada adab, insya-Allah kuranglah masalah dalam dunia ni. Kan? Itu sebabnya Nabi pesan. Hari ni kita tengokkan masalah sosial banyak. Kes buang bayi sentiasa ada. Kalau kita tengok zaman jahiliah nak bermula balik, tak. Dah lagi teruk daripada zaman jahiliah. Zaman jahiliah dulu, dia buang anak perempuan.
Sekarang tak kira, janji budak dibuang. Satu. Kan? Ini tahu Sekarang bergaduh adik-beradik. Dulu Nabi persaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Nabi damaikan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia bergaduh, punya lama bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Punya payah. Nabi kata, apa hal kau gaduh? Entah Rasulullah tak ingat dah sebab apa, tapi gaduh tetap gaduh. Jadi Nabi damaikan dia. Tapi kita galak-galak, rupanya hari ni dah berlaku. Hari ni dah berlaku. Anak-anak tanya kat mak, mak kenapa kita tak baik dengan pakcik tu? Bukan dia saudara kita ke? Entah ni zaman atuk kau dulu, tak apa halnya. Nampak? Apa beza? Sama juga. Tu sebab dia ajar tentang adab. Adab siapa nak ikut? Siapalah yang kita nak ikut, kan? Tak ada lain, tak ada lain. Yang patut kita ikut ada seorang manusia yang sangat hebat. Nama dia bukan pengusi surau Al-Falah, bukan. Tapi pengusi surau, kalau dia ikut orang ni, insya-Allah boleh ikut pengusi surau. Sebab pengusi surau pun ikut dia. Siapakah dia? Itulah dia yang dinamakan sebagai junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik dah tu. Ya, itu sebabnya kalau siapa yang ada masa, subscribe dekat YouTube Syamsul Debat TV. Hari ini saya kongsikan satu video terbaru, iaitu andainya Rasulullah masih ada. Saya bagi senang, orang tak pernah terfikir. Cuba fikir, bayangkan kalau Rasulullah masih ada. Rasulullah datang rumah kita, dia bagi salam. Assalamualaikum, nak bagi masuk ke tak? Kita memang bagi masuk, fikir dulu, nak bagi masuk ke tak? Cuba fikir dalam rumah kita lah, ada tak ciri-ciri yang Nabi harap dalam rumah kita tu? Cuba fikir balik, kan? Ada tak? TV dengan hiburan, dengan majalah yang ada dalam, dengan kaset, dengan video, dengan CD yang ada, kan? Dengan dalam rumah semua masing-masing dengan suara pendek, contohlah, kan? Contoh, kan? Jadi makna kata Rasulullah ni dah kita dikatakan contoh ikutan terbaik, sebagaimana disebut. Bayangkan ketika zaman Nabi Musa dulu. Zaman Nabi Musa dulu, Nabi Musa ni satu keistimewaan, dia boleh berbual direct dengan Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala beritahu? Wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, nescaya akan kumasukkan dia ke dalam api neraka. Masa tu Nabi belum lahir lagi. Dah beritahu kat Musa, siapa yang mati nanti bertemu aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, akan kumasukkan dia ke dalam neraka. Maka Musa pun tanya, Nabi Musa tanya, Ahmad ni siapa? Ya Allah. Itulah dia, Nabi kita. Rupanya Nabi kita di langit dipanggil Ahmad, di dunia disebut Muhammad. Jadi siapa nama Ahmad, buat panggil elok. Nama Ahmad, jangan tukar nama tu. Ahmad Qadai lah, Ahmad Tayar lah, macam-macam. Kan? Macam-macam lah, kan? Jadi buat panggilan elok. Tu nama Nabi dia tu, kan? Jadi Nabi ni hebat, belum lahir lagi. Dan bayangkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, bayangkan tu, saya ni jarang datang, sekali datang semua saya cover. Isra Mi'raj pun saya cover sekali. Payah mana, kan? Macam tu. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tu, bayangkan, ringkas cerita lah. Dan makna saya tak nak panjangkan cerita. Maknanya kalau nak dengar lengkap, mana kena panggil lagi lah tu. Macam tu. Waktu Isra Mi'raj, bayangkan Nabi dah tengok macam-macam. Nabi dah pergi, Nabi naik satu tingkat, satu tangga. Sudahnya dalam satu langit, akhirnya menghadap Allah Ta'ala. Ada beza dengan Nabi Musa. Nabi Musa boleh berbual terus dengan Allah Ta'ala, tapi Nabi kita dapat jumpa menghadap Allah Ta'ala. Itu beza. Bila Nabi kita dapat bertemu dengan Allah, menghadap Allah, tengok adab Nabi kita macam mana. Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Nak bagi tahu Nabi kita walaupun dapat jumpa Allah menunduk. Dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Suruh Nabi kita mohon. Apa yang Nabi mohon? Nabi cakap apa? Nabi kata, ya Allah, kau bagi kelebihan pada Nabi Adam macam ni, kau bagi kat Nabi Musa macam ni, kau bagi kat Nabi Isa macam ni. Kan kau dapat macam mana kau bagi Nabi Daud dapat lembutkan besi, kau bagi Nabi Isa dapat menghidupkan yang mati, kau bagi Nabi Sulaiman kerajaan yang besar yang mana tak kau kurniakan pada nabi-nabi dan rasul yang lain. Akhirnya Nabi sebut semua kelebihan nabi-nabi lainnya. Sudah Nabi tak minta apa, macam musi surau lah. Tiba-tiba menteri besar panggil, kan?
Dia tanya ada apa-apa tak yang Tuan Pengurusi, apa Haji nak ada minta apa-apa tak? Macam ni lah Datuk Seri. Nak bagi tahulah dekat surau yang tuan dengan dapat aircon baru. Masjid ni tuan pula dapat kapet baru. Surau tuan dapat tandas baru. Sampai ke sudah cerita surau lain, memang dia tak dapat apa. Kalau dia tak minta, tapi biasa kalau Menteri Besar nak jumpa lah fungsi surau dengan AJK, 3 muka surat senarai ada siap dah. Kan? Tapi Nabi kita bila suruh minta, Nabi sebut kelebihan Nabi lain. Makna Nabi kita ni tak hakam tau. Hakam ni dalam bahasa Negeri Sembilan ni maksudnya tak tamak lah. Dia tak terburu, dia tak adalah. Dia beritahu kelebihan Nabi-Nabi lain yang Allah dah bagi. Hebatnya Allah dah bagi yang lain. Makna aku ni terserah lah kat kau nak bagi apa. Macam tu lah maksud tersirat. Allah Maha mengetahui. Jadi apa Allah Ta'ala bagi? Wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Main-main. Allah declare Nabi Muhammad kekasih Allah. Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Topuk dahi tuan-tuan gitu. Sebaik-baik umat. Macam mana pula kita ni sebaik-baik umat? Tanya balik. Bergaduh tak habis-habis. Berabut tak pasal-pasal. Tak apa bondo yang digaduh pun tak tahu. Orang tengah paning naik penyakit, sibuk lagi bergaduh tu. Kau jap nak niat, kau jap nak niat, kau jap nak niat. Yang seko nak niat, yang seko nak macam ni. Saya tak sebut siapa tau, saya sebut umum je. Tak, betul tidak? Kita kata macam mana kita jadi terbaik bila kena kenara pun kita pilih-pilih orang. Tu tak nak pergi, dia tu bukan kawan aku. Tak nak. Macam mana jadi umat yang terbaik? Menipu sesama sendiri pun banyak. Nipu duit tanah, menipu merah, menipu duit orang. Macam mana? Tapi dikatakan umat yang terbaik. Aku berikan keutamaan kepada umatmu ketika di padang mahsyar nanti. Dapat laluan khas. Kita yang ni awal akan dihisap sebelum umat-umat lain. Bayangkan tu. Sampai gambar semayang. Kan? Nabi dah turun bawah jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, berapa waktu umat kau semayang? Allah fardukan 50 waktu untuk umat aku. Kau naik balik. Nabi Musa kata, tak terbuik dah 50 waktu tu. 50 waktu sekarang yang 5 pun hura-hura. Kan? Terlalap tengok drama aku 7. Terlajak sampai ke subuh. Tengok bola malam tadi Liverpool menang 3-0. Tak pergi subuh. Contoh. Kan? Betul tak? Jadi macam mana? Jadi Nabi turun, naik. Turun, naik. Naik. Allah bagi kurang 5 turun. Berapa? 45. Kau naik. 45 ni tak terbuik dah. Naik turun, naik turun, naik turun. Akhirnya 9 kali turun naik. Akhirnya tinggal 5 waktu. Tinggal 5 waktu. Nabi Musa tanya, berapa waktu dah? Tinggal 5. Baik kau naik. 5 waktu ni pun tak terbuik umat kau. Tapi apa Nabi kita jawab? Biarlah. 5 pun 5 lah. Tak ada muka dah aku nak naik atas ni. Malu benar dah nak minta lagi. Biarlah 5 waktu. Dan Nabi Musa kata, sesungguhnya 5 waktu ni pun berat bagi umat kau. Tu pun ada yang cakap tu, Nabi patut kena naik sekali lagi tu. Itu akal pemalih tak nak semayang tu. Kan? Naik sekali lagi dia kata. Tapi sebenarnya ramai yang tak tahu, sebenarnya sebab Nabi Musa suruh naik sekali lagi tu. Naik lagi minta. Salah satu sebab daripada minta kurang adalah Nabi Musa seronok tengok pancaran nur Allah tu. Ada pada wajah Nabi setiap kali naik, turun tu nampak pancaran nur. Tu ramai pun ceramah tak cerita, saya cerita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbalik semula betapa hebatnya Nabi dalam Quran sebut. Dalam Quran sebut apa? Disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Terbaik tau. Dia tak ada tulis pada Rasulullah tu ada contoh bajet baik tau. Dia tak ada sebut yang macam baik tak. Antara terbaik. Memang yang terbaik. Ahli falsafah politik barat Michael Hart kata, kan, dia kata tak ada lah. Paling berpengaruh Nabi Muhammad dalam 100 pemimpin dalam dunia ni, Nabi Muhammad nombor 1. Tapi masalah nombor 2, 3, 4, 5 tu sampai nombor 50 100 tu beramai juga yang ngarut yang disusun tu. Jadi kita tak boleh nak iktiraf mana bukan apa dah. Diletak Nabi sebagai nombor 1 tu ialah the one and only. Kalau kita iktiraf senarai tu, kalau dengan tahap dia letak Bush pun ada dalam tu. Mana kedudukan Nabi dan Rasul lain, mana kedudukan Sayyidina Abu Bakar, mana kedudukan sahabat-sahabat Nabi.
Jadi itu sebab kita tak boleh timur. Tapi kita punya timur satu je. Nabi Muhammad is the special one, yang terbaik. Nabi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Dan siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Kan? Jadi senang ya cerita kita hari ni. Bila cerita bab keluarga bahagia, nak bentuk keluarga bahagia, ikut Nabi settle. Anak-anak pening lah sekarang Ustaz. Anak semua tak ada orang cakap. Memanglah mak abah pun macam tu dulu. Selesai. Macam mana lagi nak jawab? Abah hamarin dogi tak dengar cakap, nak salahkan budak-budak tu apa pasal jadi macam tu. Saya dulu tak macam tu Ustaz, mana tahu. Mantang-mantang mak dah tak ada, bolehlah dia cakap macam tu. Kan? Tapi semana-mana satu aja. Rupa-rupa Nabi ada aja. Macam mana cara kita nak didik anak-anak kita. Nabi sebut ta'dibu. Ta'dibu ni makna didik dengan adab. Ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Adabkanlah anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. 3 perkara je Nabi ajar. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajarlah anak kau tu sayang kat Nabi. Ni pukul 7 tetangga depan TV ajar anak tengok drama. Sesama dalam maghrib. Tak maghrib dah. Kejaplah belum iklan lagi. 7 hari mencintaiku 2. Saya tak tengok tapi jahat betul Mak Leha tu dengar macam tu lah. Kan? Lepas itu dah habis dah drama tu kan. Lepas itu dia sambung dengan pengantin satu malam kan. Itu pun dah habis. Saya tak tengok tapi dengar mak mentua tu jahat betul baik menantu tu. Saya dengar macam tu lah. Macam tu. Kan? Jadi makna kata tengok sama. Kan? Sayang Nabi. Ajar sayang Nabi. Macam mana cara nak sayang Nabi? Kejap lagi saya cerita. Kedua, dengan cara apa? Bihubbi ahlihi, menyayangi ahli keluarga Nabi. Macam mana? Cara dengan kongsikanlah sirah Nabi, kisah-kisah Nabi, isteri Nabi, anak-anak Nabi. Isteri Nabi kenal tak? Kenal. Siapa dia? Siti Khadijah, Aisyah, entahlah. Yang ketiga tu entahlah. 2 tu yang dia tahu. Kan? Anak-anak Nabi berapa? 7. Laju betul. Siapa dia? Entah. Tapi yang orang Johor biasa ingat sebab dia sekolah igama. Sebuah sekolah igama petang kan. Ada sekolah igama kan. Betul tak? Alhamdulillah. Lepas tu cucu-cucu Nabi. Tu ingat Hasan Husin. Azan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Okey, tersambung. Jadi kalau kita tengok, tu dari segi sirah ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiganya, yang pertama tadi sayang Nabi, kedua sayang ahli keluarga Nabi, dan yang ketiganya nak adabkan anak-anak kita dengan biqiraatil Quran. Biqiraatil Quran. Itu sebabnya daripada kecil, lagi ingat tak mak ayah dulu kalau kecil-kecil lu marah, kalau tak nak jadi kafir mengaji. Macam tu orang dulu. Kan, pergi belajar ngaji. Nak jadi apa? Di setan. Semua macam-macam bahasa keluar. Sebab penekanan nak suruh mengaji. Tapi hari ni, sekadar mengaji tak cukup. Hari ni kita kena dah belajar tafsir. Kena faham maknanya. Bila kita belajar, kita faham makna, tak adalah kita bangih bila imam baca surah panjang. Imam baca surah panjang, oh ni kisah, oh faham ni. Macam tu lah. Kan? Belajar bahasa Arab. Kalau tidak, sok tipu ke orang. Belajar bahasa Arab. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Kan? Apa maksud itu? Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa maksudnya? Itu dia. Haujana tu bukan bahasa Arab, tu bukannya Quran, bukan hadis. Tapi itu jawi bubuh baris. Haujana hawa jimnun hujan. Haujana tauruna tawawrawaunun turun. Haujana tauruna falabatin, hujan turun dengan lebat, faurutin paut, falaparin lapar. Itu ya. Kita mengangguk sampai ke lantai, handal Arab dia. Tak ada. Itu sebab kena belajar. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengaji Quran. Quran ni hebat tuan-tuan. Sebab apa? Mujizat Nabi. Bila kita tengok Quran dapat pahala dah. Bayangkan tengok Quran dapat pahala. 4 benda dalam dunia ni yang tengok dapat pahala. Pertama, tengok muka mak ayah dapat pahala. Tengok muka mak ayah dapat pahala. Jadi siapa yang anak dah lama tak balik, kau telefon. Kau nak pahala, balik kampung. PKP lah mak, kau buatlah surat. Boleh tengok mak kau ni. Buat video call. Langsung dapat tengok muka. Jadilah mak. Iyalah. Balik senangkan hati mak. Bukan balik nyusahkan mak. Balik mak, duit sikit mak. Patut dia yang bagi duit, dia pula minta duit dengan mak dia kan. Tu cokik benda tu. Yang kedua, pandang muka suami, pandang muka isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang muka suami dan isteri sendiri. Faham. Muka lelaki orang menang apa hal kan. Yang ketiga, tu cerita ni, pandang Quran dapat pahala. Pandang dan dapat pahala. Pandang dan baca lagi besar pahala. Pandang, baca, faham lagi besar pahala. Pandang, baca, faham dan buat apa yang ada dalam Quran tu, lagi bagus. Lagi besar pahala. Dan yang keempat, pandang Kaabah dapat pahala. Sekarang ni, kalau kita tengok dekat dalam TV kan, kita tengok kan, live kan, nampak longang yang tak ada orang kan. Tengok tu pun dapat pahala. Tapi apa yang kita boleh faham bila longang tu? Apa kita faham bila lengang? Bila tanya koma.
Ibu darah tak jalan. Oksigen tak sampai kat otak. Tiba macam tu. Saya tanya ni. Bila tengok dekat Kaabah tu tak ramai orang. Maknanya apa? PKP tu tak. Saya nak beritahu apa. Cuba kita fikir. Makna kalau tak orang daripada seluruh dunia datang, memang orang Arab ni tak pergi. Nampak tak? Kau baru terfikir ke bila saya cakap betul ke tidak kan? Nah, bukan apa. Memang ada kebanyakan ada orang Arab yang kita tanya tak pergi ke umrah. Tak apa, kita dekat bila-bila boleh pergi. Tu ayat dia. Kan? Dia ambil gengan. Ambil gengan. Macam itulah kan. Macam itu samalah. Hui, masjid kampung kau tu lawa betul. Ya kau? Dia pun tak pernah pergi. Macam tu lah kiranya kan. Nah, surah Al-Falah. Bukan senang nak buat surau kat pinggan ni. Sungai pinggan gila betul kan. Agak dulu banyak pinggan ke apa? Memang ada. Zaman dulu, ya. Oh, tengok ada sejarah dia nampak. Akhirnya dapatlah tengok. Satu-satunya sungai yang tak berparit. Pinggan pula dia. Kan kau tidak sahabat segato-gato Johor parit ya kan? Tak, tapi itu unik dia Johor kan. Unik Johor. Saya yang paling seronok daripada dulu ceramah maulud dekat Johor lah. Sepanjang tahun maulud. Gila betul. Dia kata, Ustaz, ni Johor dia tak kisah Ustaz. Sepanjang tahun. Selagi belum puasa maulud. Kata. Betul. Tak, itu hebat Johor. Makna kata kita nak ingat. Betul kalau kita tengok pelakon. Kita tengok penyanyi. Berubah. Kan? Dulu zaman siapa? SG Bank. Kan? Oh, Fatimah. Kan? Semua penyanyi-penyanyi dulu kan, Ramli dulu. Sampai masuk habis. Lepas tu masuk pula rock. Rock habis. Lepas tu adalah hip hop. Ya Allah. Habis ya mak. Habis. Tiba-tiba ada penyanyi baru. Pelakon macam tu. Dulu siapa yang tak ramai dengan hero dulu? Jalaluddin Hasan. Sampai masuk pelakon jadi bapak lah dia. Kan? Lepas tu Rosyamno. Hero Malaya. Habis juga zaman dia. Pun dah pelakon jadi bapak pula dah. Sampai masuk berlalu. Tetapi ada satu manusia, watak dia sentiasa watak utama. Nabi kita. Panggillah bercamah mana datang pun. Mesti cerita pasal Nabi kita. Apa tajuk? Maulud, Isra' Mi'raj, termasuklah mahal hijrah. Tetap Nabi kita cerita. Apa-apa pun. Tu sebab manusia yang paling hebat tu Nabi kita. Rugi kalau kita tak ikut. Jadi kita kena sayang Nabi. Macam mana cara nak sayang Nabi? Yang pertamanya dengan cara sebut nama Nabi selalu. Ajar anak kita sebut nama Nabi. Ini kat rumah, macam saya kata, buku sirah tak ada. Hansel and Gretel, nyampah betul dan Jack and the Beanstalk, Upin Ipin. La ilaha illallah. Tak apalah buku tu untuk anak-anak. Tak apa, tapi janganlah buku sirah tak ada. Buku kisah Nabi. Buku kisah Nabi Lut, buku kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ayub macam mana. Kan, kisah Nabi Ayub yang mengidap penyakit kan. Jadi bila kita tengok Nabi Ayub, bila baca Nabi Ayub tu sakit, kita ni sakit sikit-sikit ni kira okey lagi ni. Nabi Ayub sakit apa? Sakit kulit. Ada riwayat kata 7 tahun, ada kata 17 tahun. Bila isteri Nabi Ayub cakap, wahai suamiku Ayub, kau mintalah Allah sembuhkan penyakit kau ni. Apa Nabi Ayub cakap? Apa sangatlah aku 17 tahun ni sakit. Dulu aku sihat 30 tahun, aku tak ada pun komplain dengan Allah. Nampak? Macam tu sekali. Sampaikan ulat-ulat tu jatuh, dia ambil kutip beli ulat, letak balik kat situ. Cuba kalau kita konceng mani, kan ulat tu dah jatuh, kita tak ada letak ulat tu balik. Dengan kaki-kaki kita buang. Kan, biasa macam tu. Kan? Konceng mani kan. Payah warna pula kan. Tapi tak nak bagi tahu. Nak bagi tahu kesusahan. Bila kita tengok kisah Nabi, Allah, dia orang lagi susah daripada kita. Apa yang kita nak komplain? Tuhan uji kita macam-macam dalam hidup. Nabi konon lagi teruk. Betul tak? Sabar separuh daripada iman. Semua tahu sabar separuh daripada iman. Tapi jarang orang tanya separuh lagi apa. Separuh lagi apa? Lepas tu bila tanya separuh, entahlah Ustaz, dah ada kata separuh lah. Payah. Sampai ke mati tak tahu lagi separuh lagi apa. Separuh lagi syukur. Syukur pada Allah. Kan? Syukur banyak-banyak.
Jadi bila sabar, sabar banyak-banyak. Kadang tak dapat, sabar. Nama dah elok dah Sabarudin. Nama anak Sabrina, Sabri, Sabran. Nama bini Sabariah. Tak dapat sabar tu dah. Bergaduh, ya kan? Cara nak sayang Nabi, nombor satu sekali adalah sebut nama Nabi selalu. Sebab Nabi kata apa? Faman ahabba syai'an aksara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Ya, cuba tengok penyanyi tu. Dia suka kat perempuan tu, dia sebut nama. Suzana, marilah sayang adik. Ambil. Mana? Oh, Fatimah. Siti Haida, Jifridin. Zalika. Suka dekat Zalika tu. Amalina, suka budak India ke budak Melayu tu. Iya. Samsul Debat tak ada. Tak ada. Lagu Samsul Debat tak ada. Tapi untuk nama Nabi kita ada. Kita selawat banyak-banyak. Sebab apa? Nabi kata, Inna awlan nasi biyawmal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Itu yang pertama. Selawat banyak-banyak. Selawat apa maksud selawat? Dah koma dia balik. Dah ngangu apa bandar weh. Saya ceramah ada satu kampung kat Negeri Sembilan. Apa selawat? Menjawab macam itu. Selawat lah. Tanya pula. Orang marah. Orang tua-tua ni dia garang. Dia marah kita balik kan. Jangan risau. Biasanya saya tanya, saya jawab balik. Selawat ni kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Sekali kita selawat pada Nabi, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Selawat banyak-banyak. Dan yang keduanya, cara nak kita sayang Nabi adalah buat apa yang Nabi suruh, tinggal apa Nabi tak suka. Iaitu hidupkan sunnah Nabi. Nabi bagi KPI, standard paling rendah sekali, iaitu faman ahya bisunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Sunnah yang senang-senang, yang takkan tak boleh buat. Kan? Makna Nabi bagi bukan siapa hidupkan 100 sunnah aku. Nabi tak sebut 10, Nabi tak sebut 50. Nabi kata satu sunnah aku. Takkan satu pun tak boleh buat. Yang paling senang apa? Menterdarah. Makan. Makan apa? Buah tamar. Nabi kata barang siapa mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari, akan dijauhkan padanya penyakit keracunan, termasuklah sihir. Ni buah tamar nak jumpa bila? Bila? Ijma' ulama' sependapat. Serentak jawab dia, puasa dia jawab. Kan? Habis bulan puasa, buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub. Dah tak tahu dah bunyi Dah nazak-nazak dah suara iklan tu. Makanlah buah tamar Yusuf Tayub. Berbisik kawan tu. Pagi raya meninggal kawan tu. Dah tak dengar suara dah. Tiba-tiba puasa tahun ni yang itu, Yusuf Tayub hidup dia lagi lah. Makan buah tamar kat rumah, mengada-ngada lah duduk Sungai Pinggan, sarapan kelok konflik. Nyampah lah. Standby lah buah tamar, beli je buah tamar standby kan. Yang paling baik sekali ikut kurma yang ikut sunnah Nabi, kurma ajwa. Tu dah. Tapi kalau hari-hari makan boleh botak kepala tu. Bukan sebab dek rasa dah, sebab harga dia mahal. Itu je. Tapi kau mampu belilah, kan? Iya, beli je. Sekarang ni banyak yang murah dah. Offer dah sekarang ni, beli je. Kan? Jadi mana kata sunnah Nabi. Apa lagi? Senyum. Senyum pun sunnah Nabi. Apa yang payah nak senyum? Nampak suami, habaq. Ini suami baru sampai pintu pagar. Mak ada cakap, kau tengok, rimau dah sampai. Rimau. Cubalah elok-elok. La ilaha illallah. Kan? Apa lagi? Sedekah. Sedekah pun sunnah Nabi. Nabi rajin sedekah, kita pun sedekah. Nampak tabung surau sumbek. Kan? Berapa lama dah duduk kat Sungai Pinggan ni? 20 tahun. Sampai tak 2000 semangat? Macam mana nak sampai? Mempertahankan keseringgitannya.
Singgit tak baby. Yang seorang tu pula manjang 50 sen. Sampai ditegur ke imam, "Hei kau ni sedekah manjang 50 sen. Cubalah lain sikit." "Biarlah 50 sen. Yang penting ikhlas." Oh mak ayat. Itu yang tak terdaya tu. Masalah 20 tahun namanya ikhlas tu 50 sen je. Cubalah kau ubah. Macam mana lah imam boleh tahu saya bagi 50 sen? Kau langkung bunyi. Orang lain masuk duit senyap, dia masuk melantun. Kan? 50 sen tak habis. Masuk duit senyap, masuk. Iya. Tengok kat ni 9 tahun. Ada satu masjid Bandar Baru Senayan, besar. 100 juta kos pembinaan ni. Cantik, besar. Ramai orang datang ambil gambar. Semayang tak ramai, ambil gambar ramai. Nak cakap apa? Baik masjid besar-besar, tanda akhir zaman kan. Baik masjid lawan-lawan, baik masjid besar-besar, tapi orang tak ada. Macam sekarang ni PKP lagi lah, tak ada. Kan? Macam-macam lah masalah kan. Jadi tak apalah. Macam Johor dan Negeri Sembilan kan kena register online. Yang register tu ramai tak datang. Orang asam betul. Kan? Jadi sekarang walk-in je datang sembahyang Jumaat. Tapi apa pun nak cerita, sunnah Nabi hidupkan. Sedekah. Siapa yang rasa hidup susah, sedekahlah insya-Allah. Ada anak sakit, sedekahlah, itulah ubaik. Iya, bila kita sedekah ni, ada 4 kelebihan. Pertama, mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Cuba tengok orang tu dulu. Tu sebab orang Johor tak boleh lawan bab kenduri ni. Oh, jangan main-main. Kalau kenduri, la ilaha illallah. Mana dia datang melenggang, ada je mana dia bawa. Yang bawa boreh, yang bawa timun, yang bawa botik, kepaya atau kepaya, papaya, kepaya, botik. Yang bawa langsat, yang bawa boreh, bawa minyak, bawa susu. Mana dia datang melenggang, ada je mana nak bagi. Tu sebab, lepas tu kenduri tu pula, ada pula malam lain, esok lain. Oh, gila betul. Malam tu pun ramai, esok tu pun ramai. Orang yang sama pula tu. Kan? Dan bila dah habis kenduri, tuan rumah tak pernah risau sebab pandang kat dapur banyak lagi barang, ada lagi boleh masak lagi. Betul tak? Dulu. Sekarang catering senang. Siapa cakap catering senang? Mana ada catering senang? Tengah hari lauk dah habis, orang ramai lagi. Macam mana? Nampak? Banyak jadi macam tu. Tangan jadi kodokut. Kodokut campur kodomut. Kan? Iya. Tu sebab orang dulu dia rajin sedekah sebab ada je rezeki dia. Orang tua dulu tanyalah mak ibunda ayahanda ni, tanya dia. Sehat walafiat tu pun rezeki. Nampak? Pertama, mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya, nak bagi kat orang ya. Kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Pernah kan orang perempuan bayar bil tu, berlebih lagi. Rasa semua dah bayar dah, rupanya bertukar dengan wallet suami. Dah suami lah tak cukup, pahal lah pula aku tak cukup ni. Dia cintanya pasal punya wallet tu sama rupa IC je beza. Yang ketiga, memanjangkan usia, panjang umur. Tu dia. Rajin-rajin sedekah, panjang umur. Tu sebab bila doa, ya Allah, kau panjangkanlah umur aku dengan segala kebaikan. Kau murahkanlah rezeki aku ini dengan segala keberkatan. Macam tu doa. Ini doa panjangkanlah umur aku, panjang umur nyusahkan orang baik apa? Kita mesti doa macam tu. Ya Allah, panjangkanlah umur aku dengan segala kebaikan. Dia panjang umur tapi orang masih nak pakai dia. Pemikiran dia tak nyusahkan orang, dia banyak tolong orang. Orang macam tu panjang umur tak apa. Ini minta panjang umur, lepas tu Allah, bila lah nak mati ni? Dulu kau minta panjang umur, nak minta mati pula lah. Kan? Ingat tak doa tu? Panjangkanlah umur aku dengan segala kebaikan, murahkanlah rezeki aku dengan segala keberkatan. Banyak duit tapi tak berkat, buat apa? Apa maksud barakah? Berkat barakah. Apa maksud barakah? Koma balik. Ayah betul lah pun. Golak kemen kuat boleh tanya koma. Maksud barakah ni, al-barakah maksudnya pondok Ustaz Kazim. Betul tak tu? Berkat ni adalah kenduri kat Johor selalu mengasuh. Kenduri bungkus lauk bawa balik berkat tu kan. Berkat ni kebaikan yang Allah berikan pada kita walaupun sedikit tapi berkembang, tu berkat.
Mak tak dapat bagi banyak duit belanja kat Kolong, ambil Along RM1 bagi. Tak apa mak, tak apa, hari ni Along puasa. Ya Allah, anak aku, mak dia pun tak puasa. Anak puasa, tak apa mak, masuk dalam tabung. Zap masuk dalam tabung. Petang tu pukul 5 balik. Mak, alhamdulillah mak, Along dapat peksa tadi, dapat nombor 1. Nampak tak? Sikit je benda. Tetapi berkat tu penting. Jadi yang keempatnya, dapat kelancaran rezeki bila rajin sedekah. Kelancaran rezeki. Rezeki ni macam-macam. Rezeki apa? Rezeki suami baik. Suami tak marah. Macam mana pun kita bising-bising, dia macam tu je. Tak pernah dia balik. Sebab apa? Pokak tak dengar. Tu dia tak balik. Payah warna pula hai. Kan? Apa lagi? Rezeki dapat isteri yang baik, isteri pandai masak. Ya Allahu Akbar. Dia boleh pandai burasak, boleh bergasak, boleh. Masak apa lagi? Simpit, semua tahu. Apa lagi dia pandai masak? Rondang dia sedap, number 1. Lempar-lempar jadi. La ilaha. Lempar tolu jadi ayam, gila betul. Macam mana dia buat tu kan, handal betul kan. Jadi pada pek bini pandai masak, rezeki. Kan? Dapat pula anak pandai-pandai. Ya Allah, tiba-tiba anak dah konvo. Menangis-nangis. Anak konvo. Wah, konvo tadika tu. Gila betul menangis. Jadi makna kata rezeki Tuhan bagi kat kita. Jadi apa-apa pun. Apa kira rezeki? Rezeki mesra suami isteri. Bukan semua orang dapat. Ni dah tua-tua ni, janganlah gaduh. Anak pun dah tak ada. Kan? Bergurau-gurau kat rumah. Makin tua, makin bergurau. Jangan main kerja-kerja. Macam Nabi dengan si Nabi main kerja-kerja dalam rumah. Balik kan buat. Jangan main nyuruk-nyuruk. 10 hari tak jumpa. Dah cari lupa pula. Apa aku nak buat tadi? Dah tak ada cari lelaki dah. Dah terlupa. Dah 10 hari. Suami saya dah lama tak balik. Bukan tak balik, dia menyuruk tak jumpa. Panggil bomba datang. Panggil polis bawa anjing pengesan. Rupa dah 10 hari koreh dalam almari tu dah. Kawan tu menyuruk lomeh pula dalam tu, sampul langsung mati dalam tu. Jangan main nyuruk, main kerja-kerja. Ya, contoh. Sebab Nabi sendiri dengan isteri Nabi bermesra-mesraan, bergurau senda. Iya, macam-macam lagi. Hidupkan sunnah Nabi. Sebab Nabi sebut apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Pada siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, cukuplah takat tu. Insya-Allah dia ringkas-ringkas je. Insya-Allah saya datang lagi. Saya akan berada di Johor ni dalam 2 minggu. Sebab kita ada program dengan TV Hijrah untuk menambah baik rumah orang-orang miskin. Miskin ada rumah yang dipilih lah, tak adalah semua. Di Negeri Sembilan itu 3 rumah, di sini ada 2 rumah. Lepas ni kita akan lepas selesai 2 minggu, kita akan ada 2 minggu di Kuala Kangsar, Perak pula, dan seterusnya lah, rumah-rumah lain. So, ucap terima kasih orang Johor ni baik-baik betul. Asyik-asyik bawa makan, habis diet aku. Jadi ada makan tak ni? Ada. Jadi kalau ada makruh camah lelamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana pun ucap terima kasih banyak. Seronok dapat jumpa dengan semua. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Cuma sedikit makluman.